Yusrin, Edi Khairul Anwar dengan Safri Haidar. Okay, terlebih dahulu kami nak tunjuk satu video dulu berkaitan ICT. Harap korang sukalah. Itu je. Terima kasih. Miss lagi. Wahai kerupuk hikmat, tolong bilang padaku, minggu depan ni yang nombor ekor, nombor berapa pula? Kau kenal ni? Hi. Jadi, bagaimana? Telepon saya 190 BTS. Ia kebentuknya cukup panggil ujian telepon saya di Jalan Ion. Okay, untuk yang video ni sebenarnya korang mesti pelik. Kenapa tak ada apa kaitan tiba dengan teropong dengan kereta. Okey. Kat situ kita boleh nampak kan, macam contoh teknologi tu. Macam contoh tengok dia dah macam yang kita tengok yang macam apa ni yang dia teropong tu. Dia teropong apa? Teropong nombor ekor. Dan situ kita nampak dia dah guna teknologi tu salah. Sama juga yang so kita orang akan cuba relate, dia akan cuba relatekan dengan yang iklan kereta tu sebab kita orang pilih tajuk berkaitan dengan forum kereta. Itu Sahabat Iswara. Okey, saya akan serahkan mic ni kepada sahabat saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mula kita tengok sikit definisi dari segi ICT. Ianya ditarikkan sebagai kepelbagaian kaedah yang digunakan untuk mindah, menyebar dan maklumat dan memaparkan maklumat. Dan masuk dari segi forum pula, dia perbincangan ataupun dialog, perkongsian dan lain-lain. Contoh forum yang ada setakat ni dalam forum pemotoran, sukan, politik dan sebagainya. Okey, ini forum yang kami pilih untuk tentangkan. Dia pada asalnya dia ada forum dia yang atas dia Sahabat Iswara Club tu. Okey, itu dia punya interface. Dan bawah dia diorang ataupun admin ataupun moderator forum tu diorang create satu Facebook untuk orang kata sebagai kata connection antara forum dengan Facebook tu juga. Walaupun dah ada Facebook sekarang ni, diorang punya banding dengan forum, tapi diorang masih menggunakan lagi forum sebagai platform untuk komunikasi. Maknanya forum tu tak tertinggal ataupun tak kata takkan lupus lah kan. Facebook ni hanya sebagai untuk komunikasi ataupun link kepada forum sendiri. Dan Facebook KPPSIM ni dia secara terbuka. So walaupun yang bukan ahli, orang luar pun ataupun yang pengguna pun boleh lihat apa aktiviti dalam Facebook rasmi ni. Berbanding dengan forum hanya ahli-ahli yang tertentu dan berdaftar saja boleh menggunakan forum tersebut. Okey, untuk objektif penubuhan dia, okey, SIC dijadikan satu persatuan orang kata untuk platform untuk ahli-ahli bertemu dan menjalankan aktiviti-aktiviti sukan pemotoran secara sah dan memenuhi syarat Akta Pertubuhan 1966. Maknanya segala aktiviti ataupun perbincangan ataupun kelab tu sendiri menjalankan secara sah sebab dia orang dah daftar di bawah Akta kan. Okey, kenapa kami pilih SIC? Okey, sebenarnya di antara 5 orang ni merupakan ahli forum itu sendiri dan pengguna kepada kereta Saga. Jadi kami pilih ni untuk kata kalau boleh nak memperkenalkan sendiri forum ni kepada orang ramai, apa benefit dia, apa
yang ada pada forum tu. Okey. Okey, itu saja dari saya. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya akan menyambung untuk section-section yang terdapat dalam forum SIC. Okey, dalam forum ni sendiri dia ada 7 section, iaitu section pengenalan diri, section informasi, section borak, section directory, section perbincangan, section gambar dan file dan section jual beli. Untuk section pengenalan diri ni, kebiasaannya dia macam konsep dia forum yang kita perlu memperkenalkan diri kita lah sebagai ahli kelab, and then dari situ kita boleh buat perbincangan secara ice breaking. So daripada situ setiap ahli kelab dapat mengenali ahli-ahli kelab masing-masing. Untuk section informasi ni dia lebih kepada kita nak memberitahu dekat ahli-ahli kelab apa aktiviti-aktiviti yang terkini dalam kelab SIC sendiri, and then ada pengumuman yang berkaitan lah dalam section informasi. Section borak ni lebih kepada section yang dia ada buat perbincangan secara kosong, maksudnya tak ada tajuk-tajuk berkaitan dengan kereta, tapi lebih memfokuskan kepada benda-benda lain. Macam borak kosong lah, macam kat warung kopi. And then untuk section gambar pula, dia lebih kepada menunjukkan apa yang gambar-gambar yang berkaitan atau aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam yang telah dibuat oleh kelab SIC. Dan paling menarik yang saya rasa paling menarik dalam section dalam forum SIC ni adalah section perbincangan dengan section jual beli. Sebab section jual beli ni dia ada buat macam ahli-ahli kelab ni boleh mempromot macam barang-barang macam untuk jual lah. Dia sebab dalam section jual beli ni dia terdapat 3 section, iaitu syariah, section jual beli automotif, section jual beli bukan automotif. So kiranya tak semuanya, kira macam ahli kelab boleh beli barang-barang ala-ala ganti kereta melalui forum ni juga. Dan lagi satu, section perbincangan. Section perbincangan ni juga ada juga dia memfokuskan perbincangan-perbincangan yang berkaitan kereta. Maksudnya apa masalah berkaitan kereta kita boleh bincang dalam section perbincangan. Dan yang lebih menarik pula untuk section perbincangan ni, dia ada satu bahagian itu iaitu DIY. Maksudnya do it yourself. Maksudnya kat situ ahli-ahli kelab boleh tunjuk cara-cara kita nak membuat servis alat ganti sendiri lah, secara sendiri tanpa perlu hantar ke kedai ataupun sebagai contoh macam ni antara section-section yang ada dalam forum. And then ni adalah tajuk-tajuk perbincangan. Ada antara tajuk-tajuk perbincangan yang terdapat dalam section dalam forum. Dan ni adalah antara perkongsian maklumat yang saya ceritakan tadi, iaitu di DIY, iaitu saya. Ni yang mana? Tajuk section informasi dengan section jual beli. Tajuk yang ni yang kecil-kecil tu. Dia punya event. Informasi berkaitan kira macam aktiviti yang pernah dibuat oleh kelab SIC. Dia ada Putrajaya Auto Show, Convoy and Gathering, trip SIC Utara tu Indra Kayangan. Lepas tu dia ada section jual beli, iaitu jual rim dengan tayar, Isober, Spring, Pro Ride. Dan saya lebih tertarik pada DIY, iaitu cara-cara menukar, macam contohnya saya ambil DIY do it yourself, iaitu kita sebagai ahli kelab ni boleh buat penukaran buat servis kereta secara sini dengan ada guideline yang diberikan oleh diorang semua. So dari situ kita boleh buat benda ni secara sini tanpa perlu hantar ke kedai lah. Okey, dengan itu saya serahkan mic ni kepada sahabat saya. Assalamualaikum. Okey, isu-isu yang dibincangkan dalam forum ni, isu-isu semasa iaitu pengubahsuaian kenderaan ataupun aksesori tambahan. Okey, apa itu aksesori tambahan? Aksesori tambahan diberi makna sendiri, hiasan tambahan yang digunakan pada kereta persendirian ya. Okey, sebagai contoh,
penukaran ataupun aksesori tambahan ni seperti rim, tayar, penambahan air spoiler, skirting dan sebagainya. Okey. Ini adalah interface ataupun paparan di dalam ruangan borak-borak, iaitu pengebahasawaian tentang isu pengebahasawaian kenderaan. Okey. Apakah tujuan ataupun motif pemilik kenderaan itu untuk menukar ataupun menambah aksesori tambahan mereka? Okey, pertama, disebabkan oleh untuk menarik perhatian orang sekeliling. Sebagai contoh, kebanyakan kereta yang biasa, yang standard akan menukar dia punya exhaust untuk bunyi yang lebih berderau, orang Melaka kata berderau. Okay, seterusnya untuk memenuhi kepuasan diri. Jadi kalau kereta kita tu lebih gayanya lebih lain daripada lain, akan menarik perhatian orang. Seterusnya mengikut trend atau perkembangan terkini. Dan salah satu sebab juga syarat untuk menyertai sesuatu organisasi atau kumpulan. Sebagai contoh, dalam kumpulan team drift, mereka tidak boleh menggunakan kereta standard untuk melakukan drift dan sebagainya lah. Mereka harus menukar dan modify kereta itu sendiri. Okey. Kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik kenderaan. Okay, ini sudah ya. Okey, menukar tayar. Majoriti daripada pengguna pemilik kenderaan ni menukar rim tayar kepada saiz yang lebih besar tanpa mementingkan atau mengambil berat tentang ciri-ciri keselamatan. Kebanyakan tayar yang dijual yang mengikut trend ataupun reka bentuk yang menarik dengan mementingkan ciri-ciri keselamatan, kebiasaannya tayar tersebut lebih mahal berbanding tayar yang standard yang tidak mementingkan reka bentuk yang orang kata book gitu kan. Okey, kenapa tayar begini tidak selamat? Kerana tayar tersebut adalah tayar celup, tayar korek dan tayar potong. Kebanyakan tayar ni tidak merujuk kepada tidak mementingkan ciri-ciri keselamatan. Seterusnya, menukar rim tayar kepada saiz yang lebih besar. Okey, bayangkan ya, untuk kereta jenis Mira ataupun kereta Proton Saga, kebiasaannya rim tayar mereka standard size adalah 13 inci. Jadi kalau kita ubah kepada saiz yang lebih besar, kepada 15 atau 16 inci, akan memberi kesan kepada pick up dan lanjakan kepada tayar tersebut. Okey nampak ya. Okey, macam ni. Kalau nak ubah untuk kepada saiz yang lebih besar boleh, tapi dengan syarat 1 inci ke atas. Misal kata kalau tayar standard untuk kereta Saga itu adalah 13, saiz maksimum adalah 14, 1 inci ke atas, dan tidak boleh lebih daripada 14 kerana ia akan mengganggu pick up dan lajak kenderaan tersebut. Seterusnya pengubahan penyenyak bunyi akhir exhaust. Penyenyak bunyi akhir. Okey, penyenyak bunyi akhir ni dia terdapat macam ni. Kegunaan penyenyak bunyi exhaust ni untuk mengurangkan desibel bunyi. Desibel unit ukuran untuk bunyi desibel bunyi tersebut. Okey, untuk standard desibel bunyi untuk sesebuah kenderaan adalah 85 dB atau 85 desibel. Maaf ya, ambil masa dulu. Okey, kisah buruk untuk penyenyak bunyi exhaust ni kalau kita ubah suai atau membuang penyenyak bunyi ni. Kesan pertama akan berlakunya pembaziran.
pembaziran dari segi petrol. Ini berlaku sebab apa? Kerana semakin besar bunyi exhaust atau kenderaan tersebut, akan semakin banyak petrol yang digunakan. Kerana tapisan, sebab dalam exhaust ni ada tapisan tau, iaitu tapisan untuk kereta standard terdapat 3 saluran bersalut kabus kuning, dan untuk kenderaan yang telah diubah suai hanya mempunyai pembalut kuning sahaja. Jadi makna kata di sini ia lebih kepada lebih kepada pembaziran lah. Okey, untuk umum untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian, okey, bunyi maksimum untuk sesebuah kenderaan paling maksimum adalah 90. Tetapi untuk kenderaan yang telah diubah suai, terutamanya kereta Proton itu sendiri, 110 desibel. Itu tahap yang orang kata kalau kita duduk dalam kereta tu, kita punya jantung pun boleh efek lah, memberi kesan kepada kesihatan kita. Jadi dan terakhir, akan memendekkan usia kenderaan tersebut. Kereta tersebut telah direka dan dibentuk dengan untuk jangka hayat yang begitu yang panjang. Misal kata, kereta tu boleh digunakan dalam tempoh 10 tahun. Jika kita ubah suai, modified, mungkin kereta tu boleh tahan 5 tahun. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membincangkan isu AES. Ada yang dalam grup ni yang pernah kena saman melalui AES? Nampak pun muka masalah kan? Cikgu. Nampak muka Okey, AES maksudnya Automated Enforcement System. Antara negara yang telah menggunakan sistem ni adalah negara Perancis, Jerman, UK dan Kuwait, dan Malaysia antara yang negara kelima. Okey, fungsi AES ni, fungsi utamanya adalah mengesan dan merakam jika kereta atau kenderaan melakukan kesalahan di dalam jalan raya, dan ia juga boleh memantau kesalahan selama 24 jam. Sistem ni tak payah perlu menggunakan tenaga manusia, hanya pakai alat ni saja. Dan tujuan utama program ni dijalankan adalah untuk mengurangkan kadar kemalangan dan juga kadar kematian yang berlaku terutamanya pada waktu puncak dan juga waktu cuti perayaan. Dan ia juga mampu mendidik pengguna agar lebih berhati-hati di jalan raya walaupun kebanyakannya kurang. Okey, kelebihannya adalah meningkatkan keberkesanan tindakan melalui detection, dan juga dia lebih selamat dan menghematkan tenaga manusia. Okey, walaupun program ini baik, tapi dia masih lagi mendapat keluhan dan kritikan daripada pengguna, iaitu diletakkan pada lokasi yang tidak sesuai. Ada yang pernah letak kepada kelajuan 50 dan 70. Jadi orang nak bawa laju tak boleh kawasan itu. Kena bawa pelan lah. Kadang-kadang ada juga pemasangan ni tempat yang tak sesuai dan tidak seragam. Kadang-kadang ada jalan tu patut bawa laju, terpaksa diperlahankan. Jadi payah lah orang nak bawa kan. Dan juga kosnya tinggi. Pada satu komputer yang harganya hampir berapa tadi semalam tengok? Hampir kepada 3,000 untuk satu AES tu, dan lebih 3,000 dalam kertas, tapi yang harga sebenar masih tak tahu misteri sekarang. Dan dia juga dapat kritikan bahawa dia mungkin membutuhkan satu pihak saja yang terutama yang membuat projek ni lah. Okey, seterusnya. Ni baca.
Ni kebanyakan yang orang yang marah, kebanyakan marah lah semua ni. Okey, seterusnya pergi kepada kelemahan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi dah tengok kan apa isu-isu semasa dia apa dia SIC. Okay, sekarang ni saya bentangkan apa itu kelebihan, kelemahan dan kejayaan yang diperolehi dalam forum tersebut. Okay, bagi kelebihan dia, kita ni antara kelebihan yang kita dapat dekat forum tersebut. First, adalah berkongsi maklumat, menyelesaikan masalah, menghilangkan hubungan antara ahli-ahli kelab dan mendapat maklumat terkini. Kiranya berkongsi maklumat ni seperti okey, saya bagi contoh kat sini. Kat sini sebagai ahli ni dia nak tanya tentang dia nak convert enjin Saga 1.3 tapi pihak Puspakom dia dapat maklumat dari Puspakom enjin tu nak convert tak boleh lebih daripada 1.5. So dia tanya pendapat dan pendapat ahli-ahli forum yang lain. So sebelum dia lanjutkan perbincangan, dia bagi tahulah apa kategori-kategori yang kita boleh untuk menukar enjin tersebut. Okey, kat sini dia adalah kategori dia, kategori 1 sampai 5. Dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Puspakom. Lepas tu kat sini juga dia bagi tahu tentang macam mana kiranya pengiraan untuk penukaran enjin tersebut. Macam contoh seperti ini, 1300cc darat kepada 25 bahagi kepada 100 dapat 325cc. okey. So maksimum untuk 1.3 adalah 1.6 saja. Dia tak boleh lebih pada 1.6 lah. Okey. Seterusnya adalah untuk mengeratkan hubungan antara ahli forum ni. Seperti yang kita tahu tadi, saudara Hanif dah beritahu tadi, dia ahli-ahli forum ni dia ada buat aktiviti dia sendiri seperti konvoi di hujung minggu, lepas tu gathering bersama. So konvoi. Okey, konvoi. Okey, kiranya diorang tak adalah senyap bila diorang dah jadi ahli, diorang tak ada senyap diorang aktif dalam forum je. So diorang berjumpa bersama dan diorang buat aktiviti bersama. Makan bersama. Okey, mengeratkan hubungan antara ahli-ahli ni macam tadilah konvoi kan, kita dah berkumpul, so kita kenal antara ahli-ahli dekat apa yang menjadi ahli itu secara terperinci. Okey, mendapat maklumat terkini pula, kita dapat tahu tadi pasal ES, kita lagi satu. Okey. Okey, ini adalah kelemahan-kelemahan dia. First, tidak mendapat sambutan jika topik yang diutarakan tidak menarik, penggunaan bahasa yang tidak sopan, pertanyaan atau persoalan yang tidak mendapat jawapan yang tepat. Ini adalah contoh-contoh dia. Kira macam ni kita dapat tengok mencari Saga Fiore ni, dia orang yang tengok banyak daripada menjawab persoalan dia. So ini adalah kejayaan dia. Penemuan semula kenderaan yang hilang dan mendapat tender daripada JPJ. Teruskan. Okey, kat sini ada salah seorang ahli kelab ni, dia hilang kereta. So dan dengan bantuan ahli-ahli yang lain, kereta dia dapat dijumpa semula di berhampiran Balai Polis Kelang Selatan. Ini adalah tender yang dikeluarkan oleh JPJKL untuk nombor plat kereta. Okey, kesimpulan dia secara keseluruhannya, forum ini dapat mewujudkan satu hubungan di antara ahli-ahli kelab dengan memanfaatkan penggunaan ICT. Tambahan pula, ia mendapat membantu mengekalkan satu ukhuwah. Terima kasih. Soalan?